Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk pelajaran untuk kelab. Kali ini cikgu nak menerangkan berkaitan dengan apa yang dikatakan dengan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, dalam akaun penerimaan dan pembayaran ni ada 4 perkara yang kita akan belajar. Yang pertama, menerangkan tujuan penyediaan akaun penerimaan dan pembayaran. Yang kedua, memberi contoh item penerimaan dan pembayaran. Yang ketiga, menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran dalam bentuk T dan format penyata. Yang keempat, membezakan akaun penerimaan dan pembayaran dengan buku tunai bagi entiti yang berorientasikan keuntungan. Okey, so sekarang kita lihat apakah yang tujuan, okey, tujuan kita nak menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran ni untuk apa. Okey, kalau kita lihat kat sini, dia akan merekodkan semua, okey, merekodkan semua penerimaan dan pembayaran tunai. Maksudnya apa tunai kat sini ialah urus niaga kita secara tunai. Maksudnya kat sini semua urus niaga secara tunai. Urus niaga secara tunai. Macam cikgu selalu cakap, secara tunai tu maksudnya ialah sama ada cash kita ataupun duit kita dekat bank. Ni maksudnya yang guna cek. Okey, tu maksud dia. Okey, tapi akaun penerimaan dan pembayaran ini untuk rekodkan semua urus niaga secara tunai tu maksudnya terima dan bayar dalam suatu tempoh perakaunan. Tempoh perakaunan maksudnya maksudnya dia berakhir tahun bila berakhir bagi bila macam akaun perdagangan bagi tahun berakhir. Bagi tahun berakhir tu bila? Okey, tu tujuan dia. Jadi sebenarnya kita dah ni semua penerimaan dan pembayaran secara tunai. Itu tujuan dia. Okey, seterusnya memberikan contoh item penerimaan dan pembayaran. Okey, apa yang dikatakan dengan item penerimaan dan item pembayaran? Ingat, penerimaan ni maksudnya ialah apa yang kita dapat. Okey, apa yang kelab tu dapat duit lah. Pembayaran pula ialah apa yang kelab keluarkan duit. Okey, keluarkan duit, dapat keluar. Okey, tapi ingat, apa item untuk kelab dia sebabnya dia bukan berorientasikan keuntungan, jadi apa yang hasil-hasil dalam kelab ialah lebih kepada dikutip yuran. Okey, ingat apa yang cikgu cakap sebelum ni lah. Jadi apa contoh item penerimaan tunai? Yuran ahli. Okey, ni pertama, yuran ahli. Yang kedua, ingat yuran ahli tu yang dibayar tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap tahun, tiap-tiap minggu. Okey, yuran pendaftaran yang dibayar setahun sekali tu. Okey, senang cerita kalau ni you all di kelab, contoh kelab contoh kelab, tapi kelab kita kat sekolah ni cikgu setahu cikgu lah, amalan kita ialah yuran ahli sahaja. Yuran pendaftaran tu tak ada. Okey, sepatutnya ada. Kalau masuk je bayar RM1. Lepas tu yuran bulanan tiap-tiap bulan bayar RM1 ke RM2 ke, itu pun dah okey dah. Okey, bayaran masuk maksudnya sama. Selalunya bayaran masuk ni dengan yuran pendaftaran tu adalah perkara yang sama, cuma terms yang digunakan berbeza. Okey, derma. Derma maksudnya kan kita kadang-kadang tak ada duit, dalam kelab tak ada duit. Jadi kita akan gunakan dana-dana yang disumbangkan, yang diderma oleh pihak-pihak lain untuk support kita punya kelab. Okey. Seterusnya sewa gelanggang. Contoh dekat sini contoh sewa gelanggang tenis dan badminton. Ini contoh tenis dan badminton. Okey. Tapi contoh lain ialah sewa gelanggang. Ingat yang kerja khusus you all kita buat ialah sewa gelanggang futsal contohnya. Okey. Tu sewa gelanggang. Kan kadang-kadang ada juga yang kelab buat sewa laci. Okey, sewa laci. Dia buat sewa laci. Sewa laci maksudnya dia buat sewa ke atas, dia buat loka apa semua tu. Lepas tu macam kita kalau kita ada laci-laci almari untuk you all simpan barang kan. Kalau di bawah kelab kita boleh nak sewakan satu laci tu, okey, sebulan RM100 contoh, pun boleh. Ataupun kutipan sukaneka, pesta ria, tari menari ni contohnya, ini adalah seperti macam kita buat, kalau kita nak buat sukaneka, so kita tak ada duit, so kita buat kutipan. Macam you all nak buat
buat pertandingan, contoh pertandingan macam futsal tu kan, buat pertandingan futsal. Itulah contohnya kutipan yuran untuk pertandingan. Okey, kutipan untuk pertandingan. Manakala pembayaran untuk item pembayaran untuk kelab pula ialah yang kita keluarkan duit, sama je lah, ini maksudnya belanja. Kalau penerimaan tadi ini adalah hasil, jadi maksudnya ini adalah hasil kelab. Okey, kalau pembayaran tunai pula ini adalah belanja kelab. Okey, so apa belanja-belanja dalam kelab? Dia hampir sama je dengan apa yang kita buat sebelum ini. Cumanya dalam kelab biasanya ada penambahan, yang contohnya ada beberapa perkara iaitu surat khabar dan majalah. Ada kelab yang dia melanggan surat khabar dan majalah-majalah tertentu untuk ahli-ahli dia. Okey, kadar bayaran tu biasa bil-bil literik, air tu semua kan, insurans. Okey, perabot alatan sukan. Okey, perabot alatan sukan ni memang maksudnya kat sini dia beli perabot tu, jadi dia keluarkan duit. Okey, alat tulis. Okey, honorarium. Honorarium ni ialah macam AAJK, ALK tertinggi, ahli lembaga kelab. Okey, ahli lembaga tertinggi kelab, dia layak untuk mendapat honorarium. Okey, daripada macam sebab dia orang buat bekerja, kita macam bagi sagu hati kepada AJK ini. Okey, kemudian hadiah pertandingan. Okey, kursus dan motivasi untuk ahli-ahli, kita buat lawatan. Okey, ni contoh-contoh yang kita keluarkan duit untuk apa yang kita gunakan dalam kelab. Jadi lihat contoh apa yang kita dah buat dalam kerja khusus kita. You all tengok apa yang ada dalam penerimaan tunai sebenarnya apa yang ada dalam JTT. Dan apa yang ada yang pembayaran tunai ini adalah perkara-perkara yang ada dalam JBT sebenarnya. Okey. Sebelum ni cikgu cakap apa yang ada dalam JTT itu adalah penerimaan tunai, dan apa yang ada dalam pembayaran tunai itu adalah yang berada di JBT. Okey, next. Seterusnya kita pergi ke macam mana kita nak menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, macam cikgu cakap tadi. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran ada dua. Satu dia bentuk T, dan yang kedua ialah bentuk penyata. Okey, format penyata, sorry. Okey, bentuk T ialah maksudnya macam biasa bentuk T, debit. Ni debit kredit lah. Okey, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir ... Okey, macam contoh kerja khusus kita berakhir pada 31 Mac. So, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Mac 2020. Macam itu. Okey, so ingat apa yang duduk sebelah debit ialah perkara yang menambahkan. Kita dapat duit kat sini, duit akan bertambah. Yang duduk sebelah kredit ialah duit akan berkurang. Duit berkurang lah. Okey, sama. Jadi apa yang prinsipnya ialah sebenarnya kalau ikut matematik prinsipnya baki awal, okey, baki awal tambah dengan apa jumlah yang kita terima, penerimaan, okey, tolak pembayaran, kita akan dapat baki akhir. Okey, so sama dengan kita akan dapat baki akhir. Prinsipnya itu. Okey, kita akan dapat baki akhir. Okey, katakan kat sini baki awal kita ada RM10. Lepas tu bulan tu kita terima sebanyak RM100. Yang kita keluarkan ialah katakan sebanyak RM70. So baki akhir kita berapa? Okey, pembayaran 70. So baki akhir kita ialah okey, 10 tambah 100, 110 tolak 70. So kita tinggal baki 40. So inilah RM40. So maksudnya, tapi bila dalam akaun penerimaan dan pembayaran kita kena elaborate lah 100 ni apa. Okey, dan pembayaran tu apa. Okey, ini bezanya matematik dengan akaun. So kita kena senaraikan. Manakala format penyata ialah maknanya sama. Baki awal ke atas kita tambah dulu dengan penerimaan, tolak dengan pembayaran. Okey, ni baki awal. Okey, kita tambah dengan penerimaan, ini jumlah penerimaan kita jumlahkan, kemudian kita tolak dengan pembayaran dan kita akan dapat baki akhir. Okey, itu sama. Okey, cuma kalau dalam bentuk T ni biasalah bila ada baki HB mesti kena tunjuk baki BB. Ni yang you all mesti kena jelas. Tengok, dia tak ada tarikh. Tarikh ialah berada di dalam tajuk. Tarikh ada dalam tajuk. Ada dalam
tajuk. Itu bezanya dengan akaun tunai dan akaun bank. Dia pelaksanaan dia hampir sama, tapi fahamkan dengan jelas. Akaun penerimaan dan pembayaran ini sebenarnya adalah dia rumusan akhir. Ingat tadi, dalam bila kita nak rekod dalam akaun penerimaan dan pembayaran, sebenarnya you all kena jelas penerimaan ini sebenarnya yang berada di JTT, yang rumusan yang berada di dalam JTT, dan pembayaran ini adalah yang berada dalam JBT. Okey, rumusan dia tu yang kita totalkan di akhir-akhir tu. Sebab tu cikgu kata, cikgu nak setiap JTT yang you all buat dengan JBT yang you all buat mesti jumlahkan akhirnya tu berapa. Nanti kita akan tahu berapa nilai dia kat sini. Okey, itu yang dimaksudkan dengan penerimaan dan pembayaran. Okey, so nanti ni cikgu nak you all ambil daripada JTT ni. Itu kita ingat JTT, kita ingat kat sini kita ada yuran ahli, okey, kita ada yuran masuk, okey, lepas tu apa lagi yang kita ada? Kita ada sewa gelanggang, okey, lepas tu kita ada ABT, dan kita ada lain-lain account. Okey, betul tak? Lain-lain account. Okey, jadi sebenarnya and then dekat hujung sekali tu you all jumlahkan semua tu. Ni jumlah-jumlah inilah sebenarnya ni nanti bila kita buat akaun penerimaan, okey, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir, nilai inilah yang kita akan letak kat sini. Jadi maksudnya kat sini kita letak dulu baki BB. Okey, baki BB berapa? Baki BB ni semua orang sama akan ambil 450. Ini yang kita baca daripada soalan. Kemudian yuran ahli. So kat sini buatlah yuran ahli. Berapa kat sini? Katakan you all dapat 60,000. Okey. So letak kat sini 60,000. Okey. Kemudian yuran masuk letak kat sini. Okey, ni letak kat sini. Jadi maksudnya semua ni letak pada bahagian penerimaan. Okey. Tu maksud dia. Maksud kat sini tambahlah ada kolom penerimaan ya, tambah penerimaan ikut format ya. Kemudian kalau kita lihat pula dalam JTT. Okey, dalam JTT kita ada banyak. Dalam JTT kita ada ABB dengan lain-lain account. Okey, lain-lain account. Okey, sama juga kat sini. Okey, ABB. Jadi kat sini kita ada pembayaran. Okey, pembayaran kita ada ABB. So letaklah kat sini ABB berapa. Ni kita letak kat sini. Okey, ini khas untuk cikgu terangkan untuk lain-lain account. Untuk lain-lain account, okey, kita kena tahu lain-lain account ni kita kena rujuk butiran kat sini apa. Inilah yang kita tulis kat sini. Okey. Contohnya kat sini ialah yuran pertandingan futsal. Okey. Yuran pertandingan futsal tu letak kat sini. So maksudnya nilai kat situ. Kalau ada lagi letaklah. Maksudnya kalau yang lain-lain account kita mesti rujuk butiran. Okey, rujuk butiran. Okey, butiran kat mana? Butiran kat sini. Okey. Sama juga dengan JBT. Okey, kalau kita lihat JBT kita pun sama. Kalau ikutkan JBT kita banyak ni. Dia bukan satu, dia ada banyak ni. Ada sewa, ada apa semua-semua tu kan. Okey, sewa apa semua-semua tu. Okey, yang itu semua kita kena pecahkan satu-satu kat sini. Ikut maknanya kat sini ni rujuk butiran. Sama konsep kat atas tadi. Rujuk butiran. Kita ada sewa. Okey, kita ada kadar bayaran. Okey, kita ada belanja pertandingan futsal. Okey. Lepas tu tengok mana besar mana kecil, dan kita akan dapat baki kat sini, baki HB. Okey, berapa? Tutup. Okey, macam biasalah. Kita pindahkan kat sini ada baki BB. Okey. Kalau nak buat bentuk penyata, boleh. Okey, sorry you all. Cikgu baru perasan sebenarnya. Okey, baki BB ni kita bukan ambil 450, tapi sebenarnya 30,450. Yang mana pecah 2, bank kita 30,000 dan tunai kita ialah 450. Okey, cikgu betulkan yang kat situ ya. So yang lain tu macam biasalah. Nyata sama.
Okey, kat sini baki BB. Okey, bentuk penyata di sebelah-sebelah lah. Okey, kat sini bentuk penyata sebelah-sebelah. Okey. Kemudian penerimaan. Okey, apa dia? Okey, nyatakan kat sini penerimaan semua tu. Okey, jumlahnya letak kat sini. Okey. Kemudian kat sini tolak pembayaran. Kena tulis tolak tu. Okey, biar jelas. Okey, tolak apa dia kita senaraikan, kemudian jumlahkan. Okey, make sure ni dulu, ni tambah dulu ya, macam biasa. Seperti selalu, seperti mana yang cikgu ajar. Okey. So ini adalah dia punya baki HB. Okey. So kalau kat sini you all guna baki BB, kat sini HB. Kalau kat sini awal, kat sini akhir. Okey. Itu dia, sama. Tapi biasakan baki BB, baki HB lah untuk akaun penerimaan dan pembayaran. Ini format penyata. Okey, ikut. Nak mudah you all nak buat format penyata ke ataupun bentuk T. Tapi untuk projek ni cikgu cadangkan ialah format penyata. Okey. Okey, dan yang terakhir ialah dalam subtopik akaun penerimaan dan pembayaran ialah you all kena pandai membezakan, kena tahu apa yang membezakan akaun penerimaan dan pembayaran dengan buku tunai bagi entiti yang berorientasikan keuntungan. Apa yang you all nampak perbezaan kat sini? Okey. Beza dia yang pertama, kalau kita tengok kalau kita buat buku tunai dengan akaun penerimaan dan pembayaran, okey, apa yang cikgu boleh kata ialah buku tunai dengan akaun penerimaan dan pembayaran ni dia fungsinya sama. Okey, iaitu merekodkan semua penerimaan dan pembayaran tunai. Betul tu, sama fungsi dia. Cuma kalau kita lihat kat sini, buku tunai kita kena tulis dia punya tarikh saat ikut urus niaga. Okey, ikut urus niaga. Manakala akaun penerimaan dan pembayaran tarikh hanya satu, tarikh di akhir tempoh perakaunan. Okey. Kalau dekat buku tunai, butiran dia adalah detail. Butiran dia maksudnya dia kena terperinci satu persatu. Okey, terperinci satu persatu. Tapi akaun penerimaan dan pembayaran dia ringkasan. Okey, ringkasan bagi setiap butiran ataupun setiap analisis yang telah dibuat. Okey, analisis yang dibuat. Okey, yang dibuat. Okey, kalau ikut kata butiran tu banyak pula, ni analisis yang penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Okey. Kemudian lagi dalam akaun dalam buku tunai, okey. Okey, terusnya apa lagi? Dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, dalam buku tunai dia ada cikgu cakap dia ada baki tunai dan bank. Kita nampak satu persatu. Okey, tapi dalam penerimaan dan bank, baki tunai dan bank ni adalah disatukan. Maksudnya kat sini contoh, kat sini tunai 50 dan bank katakan 1000. Tapi dekat akaun penerimaan dan pembayaran dia tulis kat situ baki HB 1050. Okey, 1050. Jadi sebab tu bila akaun penerimaan dan pembayaran bila dalam kelab ni kita memang kena buat kita kena kira sendiri dia punya tunai dia berapa dan kita punya bank dia berapa. Kita boleh tahu satu persatu. Okey. Jadi sebenarnya apa yang disimpulkan kat sini ialah akaun penerimaan sebenarnya ialah dia merujuk kepada, dia merumuskan ringkasan semua butiran penerimaan dan pembayaran yang diperolehi oleh kelab dan persatuan. Okey, cikgu harap you all faham. Cuma anggaplah akaun penerimaan dan pembayaran ini sebenarnya ialah seperti mana dalam buku tunai. Okey, cuma dia lebih ringkas. Okey, kita ambil ringkasan keseluruhan dia. Okey, itu saja untuk akaun penerimaan dan pembayaran. Kita jumpa lagi untuk yang seterusnya selepas ini.